Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi di dalam mata pelajaran Munakahat Darjah 6. Baiklah murid-murid, kali ini kita akan mempelajari dua tajuk yang terdapat di dalam mata pelajaran Munakahat, iaitu yang pertama sekali tajuk nikah, dan tajuk yang kedua pula ialah melihat perempuan. Bagi para pelajar yang mempunyai kitab atau buku Munakahat, bolehlah membuka di muka surat 1 sehingga muka surat 5. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang pertama, iaitu nikah. Baiklah murid-murid, kita lihat yang pertama sekali di sini ialah apakah pengertian nikah? Maksudnya di sini, apa maksudnya nikah? Jadi kita lihat jawapannya. Nikah ialah satu akad yang menghalalkan persetubuhan di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan syarak. Cikgu ulang sekali lagi. Satu akad tadi maksudnya satu persetujuan, satu perjanjian yang dipersetujui, yang menghalalkan persetubuhan. Menghalalkan persetubuhan ini cikgu mendalam saja menerangkan, tapi cikgu ambil yang simpelnya sahaja, kira menghalalkan kasih sayang di antara siapa? Di antara suami isteri. Suami lelaki, isteri perempuan. Bukan suami dan suami, bukan isteri dan isteri, tetapi suami dan isteri. Dengan cara apa? Dengan cara yang dibenarkan syarak. Yang dibenarkan syarak itu maksudnya yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan di dalam undang-undang Islam. Yang kedua pula, apakah hukum nikah? Hukumnya adalah sunnat, kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cikgu ulang sekali lagi. Apakah hukum nikah? Hukumnya sunnat, kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang ketiga, hukum nikah boleh berubah dengan sebab tertentu. Maksudnya di sini memang pada asalnya tadi hukum nikah hukumnya sunat, kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun disebabkan oleh sebab tertentu. Mungkin ada sebab-sebab yang lain menyebabkan hukum nikah boleh berubah. Jadi di sini cikgu sudah menyediakan 1, 2, 3, 4. Bererti ada 4 hukum nikah yang lain. Kita lihat yang pertama, sunnat. Yang kedua, harus. Yang ketiga, makruh.
makruh. Dan yang keempat, haram. Haram. Jadi di sini ada 4 hukum nikah yang terdapat di dalam kitab Munakahat dari Jahanam. Cikgu ulang, yang pertama sunat, yang kedua harus, yang ketiga makruh, dan yang keempat adalah haram. Jadinya murid-murid kita ni masuk kepada hukum yang pertama, iaitu sunnat. Sin, nun, ta, ni tamarbutah. Sunnat. Alif. Bila nikah dihukumkan sunat? Bila nikah dihukumkan sunat? Jawapannya, nikah dihukumkan sunat bagi orang yang pertama ada keinginan berkahwin. Ada keinginan berkahwin. Yang kedua, mampu menyediakan belanja kahwin. Mampu menyediakan belanja kahwin. Jadi cikgu terangkan yang pertama, ada keinginan berkahwin, maksudnya orang tersebut mempunyai perasaan, mempunyai kemahuan untuk berkahwin bersama dengan orang lain. Tidak kena paksa, ia mau sendiri. Yang kedua, mampu. Mampu maksudnya boleh, dapat menyediakan belanja kahwin. Belanja kahwin itu akan cikgu terangkan nanti. Tapi kalau kita ni lihat gambar di sini, ini dikirakan sebagai satu gambaran lah. Belanja kahwin, ada duit, pakaian bagi perempuan, rumah dan sebagainya. Seterusnya wajib. Waw, alif, jimba. Kita ni lihat di sini. Tadi sunat. Ini masuk kepada wajib. Bila nikah dihukumkan wajib. Bila nikah dihukumkan wajib. Wajib ini maksudnya mesti. Jadi untuk menjawab soalan ini, nikah dihukumkan wajib bagi orang, kita lihat jawapan yang pertama, ada keinginan berkahwin. Sama seperti hukum sunat. Yang kedua, mampu menyediakan belanja kahwin. Dan ada tambahan lagi yang ketiga, takut melakukan zina. Yang ketiga, takut melakukan zina. Maksudnya di sini, jika orang tersebut tidak berkahwin, ditakuti, dikhawatiri, dia akan melakukan zina bersama dengan orang lain. Jadi untuk mengelakkan perbuatan zina, wajib baginya berkahwin. Itu maksudnya. Jadi cikgu ulang. Yang pertama, untuk wajibnya, ada keinginan berkahwin. 2, mampu menyediakan belanja kahwin. 3, ini ada tambahan, takut melakukan zina. So, disebabkan 3 perkara ini, wajib baginya berkahwin. Jadinya, tadi kita ni sudah belajar tentang hukum sunat, kita ni sudah belajar tentang hukum wajib. Sekarang kita dimasuk kepada hukum yang ketiga, iaitu makruh. Jim. Bila nikah dihukumkan makruh. Bila nikah dihukumkan makruh. Nikah dihukumkan makruh bagi orang apa? Yang pertama, tiada keinginan berkahwin. Lihat tu kepalanya giling-giling. Artinya ia tidak ada perasaan, tidak ada kemahuan akan berkahwin. Jadi makruh lah hukumnya kalau ia akan berkahwin. Yang kedua, tiada mampu menyediakan belanja kahwin. Tiada mampu ni maksudnya ia tidak ada duit, tidak ada apa akan dibagikannya kepada pasangannya untuk berkahwin itu. Itu maksudnya. Atau sana tu atau tu. Kita ni sambung kepada hukum makruh yang tadi. Tadi hukum makruh yang pertama, ini masuk kepada hukum makruh yang kedua. Bila nikah dihukumkan makruh, bila nikah dihukumkan makruh. Nikah dihukumkan makruh bagi orang apa? Yang pertama, tiada keinginan berkahwin. Yang kedua,
ia mampu menyediakan belanja kahwin. Lepas tu ada tambahan lagi yang ketiga, ia ada penyakit. Seperti lemah zakar, sudah tua. Cikgu baca dari awal. 1, tiada keinginan berkahwin. Yang kedua, ia mampu. Ia tidak ada feelingkan berkahwin, tapi ia mampu menyediakan belanja kahwin. Dan yang ketiga, ia ada penyakit. Ia ada masalah kesihatan. Seperti lemah zakar. Masih kurang panjang-panjang. Apa maksudnya lemah zakar? Yang penting, kemaluannya ada masalah. Kurang berfungsi ataupun tidak berfungsi. Ataupun sudah tua. Jadi, ini hukum makruh yang kedua. Ulang. 1, tiada keinginan berkahwin tetapi mampu menyediakan belanja kahwin dan ia ada penyakit seperti lemah zakar ataupun sudah tua. Hukum yang terakhir iaitu haram. Dal, bila nikah dihukumkan haram. Bila nikah dihukumkan haram. Haram ini artinya anda dapat bernikah lah. Jadi jawapannya, nikah dihukumkan haram bagi siapa? Bagi orang, cikgu baca dulu, berniat menginyaya dan menyakiti perempuan yang dikahwininya. Berniat menginyaya, menginyaya ni maksudnya membuli bininya tu dan menyakiti. Ia berkahwin tu kan menumbuk bininya, akan mengerajakan bininya, menghantam bininya macam-macam. Jadi haram baginya berkahwin. Simple saya cikgu terangkan, tak payah panjang-panjang. Sekarang kita ni masuk kepada yang ketiga. Apakah perkara termasuk belanja kahwin? Barangkali ada yang tertanya-tanya apa yang termasuk di dalam belanja kahwin. Sebabnya kadang-kadang ada soalan keluar tu untuk kita ni menerangkan tentang belanja kahwin. Jadi apakah perkara termasuk belanja kahwin? Yang pertama ialah mahar. Yang kedua ialah pakaian. Yang ketiga ialah nafkah. Mahar ni boleh termasuk sesuatu yang bermanfaat seperti uang, kebun, mengajar Al-Quran dan bermacam-macam lagi. Kalau pakaian ni, sini ada gambar-gambarnya tu. Tudung, stukin, kasut, apa semua sekali masuk dalam pakaian. Nafkah juga termasuk di dalam belanja kahwin. Selepas kita ni berkahwin tu, apa yang akan kita ni berikan kepada pasangan kita ni? Isteri. Kita disediakan rumah, makan minum dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang kedua iaitu melihat perempuan. Melihat perempuan. Soalan yang pertama, ada berapa hukum melihat perempuan dan nyatakan apa dia? Kalau murid-murid lihat soalan di sini, ada berapa soalan? 1 atau 2? Jawapannya ada 2 soalan. Pertama, ada berapa? Yang kedua, nyatakan. Jadi cikgu ulang sekali lagi soalannya. Ada berapa hukum melihat perempuan dan nyatakan apa dia? Jadi ada 3 hukum. Yang pertama ialah sunat. Sunat. Yang kedua ialah harus. Harus. Dan yang ketiga ialah haram. Haram. Kita ni masuk kepada yang pertama iaitu hukum sunat. Apa maksudnya hukum sunat di sini? Melihat perempuan. Hukumnya sunat bagi lelaki melihat bakal istrinya. Cuba baca dulu. Pada muka 2 tapak tangan, yakni yang zahir dan batin, hingga pergelangan, walaupun tanpa izin perempuan.
Cikgu baca sekali lagi. Hukumnya sunat bagi lelaki melihat bakal isteri. Melihat bakal isteri ni, bakal ni maksudnya perempuan yang akan dikahwininya. Ia akan melihat perempuan yang akan dikahwininya. Jadi hukumnya sunat. Apa yang dilihatnya? Pada muka. Mestilah kalau kahwin, mesti jo kita ni lihat muka kan. Kan kita ni tahu siapa tangan kita ni kahwin. Dan juga dua tapak tangan, yakni yang zahir dan batin. Lihat sini, dua tapak tangan hingga pergelangan. Sampai sini saja, dapatkan lebih. Walaupun tanpa izin perempuan, walaupun tanpa izin ke dia ni. Kita ni lihat mukanya, kita ni lihat dua tapak tangannya hingga pergelangan. Itu saja. Jadi hukumnya sunat. Seterusnya hukum melihat perempuan yang kedua ialah hukum harus. Ha alif ra waw sin, harus. Jadi penerangannya di sini, hukumnya harus bagi lelaki melihat perempuan mahramnya. Sekarang cikgu terangkan apa maksud mahram ni. Kecuali anggota di antara pusat hingga lutut. Cikgu ulang sekali lagi. Hukumnya harus bagi lelaki melihat perempuan mahramnya. Mahram ni maksudnya lelaki atau perempuan yang haram kita ni kahwini. Disebabkan oleh hubungan kekeluargaan yang rapat. Seperti ibu, anak susuan, adik-beradik dan sebagainya. Kecuali anggota di antara pusat hingga lutut. Jadi kalau kita ni adik-beradik, kita ni boleh lihat di atas sana dan di bawah. Kecuali anggota di antara pusat hingga lutut. Kita ni tidak boleh lihat. Simple macam itu saja. Yang ketiga, hukum haram melihat perempuan. Haram. Ha, ra, alif, mim. Haram. Haram ni tidak boleh lah. Hukumnya haram bagi lelaki yang baligh, berakal, tidak terpaksa, tua atau lemah, serta lelaki hampir baligh melihat anggota badan perempuan dewasa bukan mahramnya. Jadi cikgu ulang di sini, hukumnya haram bagi lelaki yang baligh. Baligh ni maksudnya cukup umur. Berakal maksudnya boleh membezakan yang baik dan tidak baik. Tidak terpaksa. Artinya ia tidak kena paksa melihat wanita. Tua atau lemah serta lelaki hampir baligh. Lelaki hampir baligh ni yang kan hampir remaja lah. Melihat anggota badan perempuan dewasa. Lihat ni warna purple. Melihat anggota badan perempuan dewasa. Artinya melihat badan wanita, perempuan yang dewasa, yang besar, yang bukan mahramnya. Ni, yang bukan mahramnya. Jadi semua sekali kita ni tidak dapat melihat. Hukumnya adalah haram. Baiklah murid-murid, sebelum ini kita ni sudah belajar tentang hukum sunat melihat perempuan, hukum harus melihat perempuan, dan juga hukum haram melihat perempuan. Namun demikian, terdapat beberapa perkara membolehkan lelaki melihat perempuan. Maksudnya di sini ada beberapa perkara yang mengecualikan ataupun membolehkan lelaki melihat perempuan disebabkan oleh beberapa perkara ataupun sebab-sebab yang tertentu. Jadi di slide seterusnya kita ni lihat apa sebab-sebab yang membolehkan lelaki melihat perempuan.
Pertama, kerana hendak menjadi calon istrinya. Hendak menjadi calon istrinya. Jadi lelaki itu dilihatnya lah perempuan yang akan dijadikannya istri itu, yang akan dijadikannya bini itu. Tapi apa dilihatnya? Muka, dua tapak tangan. Jadi bolehlah ia melihat perempuan tersebut dengan syarat hendak menjadi calon istrinya. Jadi boleh ia melihat perempuan. Yang kedua, hakim memberi hukum ke atasnya. Hakim memberi hukum ke atasnya. Mungkin ada perkara-perkara yang tertentu yang menyebabkan perempuan tersebut terpaksa berjumpa dengan hakim. Hakimnya tu laki-laki. Jadi hakim terpaksalah membuat keadilan terhadap perempuan tersebut. Jadi terpaksalah melihat perempuan tersebut untuk memberi hukuman. Hukuman yang sewajarnya, hukuman yang sepatutnya. Seterusnya sebab yang ketiga iaitu menjadi saksi. Menjadi saksi. Contohnya sini ada perempuan, ia berjumpa dengan polis di sini. Jadi polis menyoalah perempuan ini. Jadi polis terpaksa melihat perempuan ini. Mungkin perempuan ini menjadi saksi satu kemalangan, satu rompakan dan sebagainya. Yang keempat, berniaga, bekerja dan lain-lain. Berniaga, bekerja dan lain-lain. Jadinya kan kadang-kadang kalau ke pasar ada bini-bini kan. Jadi terpaksalah melihat perempuan, siapa pelanggannya tu, siapa yang membeli barang-barangannya tu. Mana je dapat ia berjual tunduk-tunduk kepala, indah melihat siapa. Jadi bolehlah melihat perempuan disebabkan oleh berniaga, ia bekerja dan bermacam-macam lagi. Yang kelima ialah mengajar ilmu pengetahuan berguna. Mengajar ilmu pengetahuan berguna. Contohnya guru dengan pelajar perempuan. Contohnya cikgu. Cikgu ada murid lelaki, cikgu ada murid perempuan. Jadi cikgu terpaksalah membuka mata melihat bagaimana tugasan para murid lelaki, bagaimana tugasan para murid perempuan. Cikgu dah dapat tutup mata. Melihat murid lelaki, cikgu buka mata. Melihat murid perempuan, cikgu tutup mata. Dan dia dapat macam itu. Sebab mengajar ilmu yang berguna. Jadi boleh melihat perempuan. Dan yang keenam, hendak mengubati. Hendak mengubati. Ini lagi bahaya ni. Kan kadang-kadang kalau kita ni sakit gigi, mana dapat kita ni pilih-pilih doktor. Itu sakit gigi. Kalau contohnya dalam hospital itu semua doktor laki-laki, ada doktor bini-bini. Tiba-tiba kita ni sakit. Kamu menunggu doktor bini-bini. Makin bertambah sakit. Jadi disebabkan masalah ini, laki-laki boleh melihat perempuan yang menjadi pesakitnya. Dengan syarat hendak mengubati. Baiklah murid-murid. Sekian sahaja penerangan cikgu mengenai dengan pelajaran munakahat. Yang mana di dalam pelajaran munakahat ini ada dua tajuk yang telah cikgu sentuh. Yang pertama sekali ialah mengenai dengan nikah. Dan yang kedua ialah mengenai dengan melihat perempuan. Cikgu minta maaf jika ada sebarang kekurangan dalam pengajaran cikgu. Jadi kita ni lihat di sini. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekadar hanya dihafal. Ini adalah kenyataan Imam Syafi'i. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.